moral kognitif Lawrence Colbert. Terdapat 3 tahap perkembangan moral bagi Lawrence Colbert, iaitu pada tahap pertama ialah tahap prakonvensional. Pada tahap ini, perlakuan dinilai berdasarkan ganjaran dan hukuman yang akan diterima akibat perlakuan tersebut. Dalam tahap ini terdapat 2 peringkat, iaitu peringkat yang pertama ialah orientasi kepatuhan dan hukuman, manakala peringkat kedua ialah orientasi ganjaran individu. Tahap kedua pula ialah tahap konvensional. Dalam tahap ini, individu sudah mula mengaplikasikan peraturan berdasarkan sesuatu yang telah ditetapkan oleh ibu bapa, guru dan komuniti. Tahap ini mengandungi 2 peringkat, iaitu orientasi perlakuan baik dan akur kepada sistem sosial dan etika peraturan. Seterusnya yaitu tahap ketiga, perkembangan moral, ialah post-konvensional. Pada tahap ini, individu mula menerapkan pilihan, memilih alternatif lain dalam penaklukan moral. Mereka mula mempunyai kod moral dan etika tersendiri. 2 peringkat yang terdapat pada tahap ini ialah etika kontrak sosial dan hak individu dari etika prinsip sejagat. Semua selamat tengah hari. Okey, semua sihat? Sihat tak hari ni? Okey, cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan yang sihat. Walaupun kita masih lagi dalam melawan pandemik COVID-19 ni, cikgu harap kamu semua dapat menjaga kesihatan kamu, pakai mask, pakai hand sanitizer kalau keluar, dan menjaga jarak. Okey, cikgu harap anak-anak murid cikgu semua dalam keadaan yang sihat. Jadi, semua dah makan? Dah? Okey, sebelum kita memulakan pelajaran kita ni, cikgu nak kamu semua hanya ada buku pendidikan moral je atas meja. Okey, cikgu tak nak tengok buku lain. Okey, simpan buku lain. Dan satu lagi, cikgu nak kamu pastikan sekeliling kamu tu tak ada sampah, kamu duduk dekat selesa supaya kamu boleh fokus dengan apa cikgu nak terangkan pada hari ini. Okey? Okey, semua sedia? Sedia dah? Okey, sebelum kita memulakan pelajaran kita hari ini, cikgu nak tunjuk satu gambar. Bukan satu, dua gambar. Yang mana gambar ni cikgu nak kamu tengok dan cikgu akan tanya pendapat kamu. Apakah yang kamu faham melalui gambar ni? Okey? Okey, gambar yang pertama cikgu nak tunjuk gambar ini. Okey, cuba tengok, fahamkan apa yang ada pada gambar ni. Dan gambar yang kedua ialah gambar yang kedua ialah gambar ini. Okey, apa yang kamu faham melalui gambar pertama dan gambar kedua ni? Apa? Ya, kalau kamu tengok gambar pertama ni, dia menunjukkan ada seseorang yang membantu. Okey, menggalas, memberikan bantuan. Dan yang kedua ni ialah gambar masyarakat. Jadi apa yang kamu faham melalui gambar ni? Ya, betul, maknanya gambar dia menunjukkan bahawa adanya orang yang memberi bantuan. Dan gambar kedua ialah masyarakat. Maknanya bantuan yang diberikan mestilah juga meliputi pada masyarakat. Bukan sahaja pada diri kamu, bukan sahaja pada keluarga, tapi juga pada masyarakat. Okey? Jadi pada hari ini kita akan masuk topik unit 7, berberi kemanusiaan membentuk masyarakat yang sejahtera. Yang itu yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, jadi kamu buka muka surat 88, buku teks pendidikan moral. Cikgu nak terangkan kamu apa yang ada dalam pelajaran kita hari ini. Okey, kita akan tengok dulu apakah yang dimaksudkan dengan peri kemanusiaan. Okey, maksud peri kemanusiaan. Okey, peri kemanusiaan merujuk kepada sifat yang wajar bagi manusia seperti bertimbang rasa, tolong menolong dan mengasihani. Maknanya bila adanya peri kemanusiaan tu, kamu akan rasa simpati kepada orang, kamu akan rasa ingin menolong, kamu akan rasa kasihan pada mereka. Itulah yang dimaksudkan dengan peri kemanusiaan. Okey, selain pada tu, peri kemanusiaan berkait rapat dengan tindakan yang berasaskan pemikiran yang rasional terhadap manusia, haiwan dan juga alam sekitar. Maknanya bila kamu ada perasaan peri kemanusiaan, kamu bukan hanya menunjukkan kepada manusia, tetapi turut menunjukkan kepada haiwan, alam sekitar. Maknanya rasa simpati dalam diri kita tu kita tunjukkan juga kepada haiwan, alam sekitar. Okey? Jadi bila kamu adanya perlakuan yang menunjukkan berperi kemanusiaan, ianya perlakuan ini membantu membentuk masyarakat yang sejahtera. Maknanya bila kamu ada rasa simpati, rasa nak tolong orang, perkara ni akan membantu untuk membentuk masyarakat yang sejahtera. Kamu bayangkan bila kamu tolong orang susah, kamu tolong
orang yang memerlukan mestilah akan memberi kesan kepada masyarakat yang sejahtera. Okey, ini adalah contoh pelakuan berperi kemanusiaan. Okey, yang pertama, membantu masa bencana alam. Kedua, memelihara dan memelihara alam sekitar. Ketiga, memberikan sumbangan kepada orang miskin. Seterusnya, memberikan bantuan kepada golongan gelandangan dan memberikan bantuan kepada yang memerlukan. Okey, seterusnya ialah menjaga dan memberikan perlindungan kepada haiwan. Dan jika kamu seorang nanti akan menjadi seorang majikan, kamu mesti memberikan layanan yang baik kepada pekerja. Dan seterusnya ialah menyantuni orang yang kurang upaya dengan ikhlas dan mempunyai sikap empati dan simpati dengan jiran. Dan yang terakhir ialah mengelakkan diri daripada melakukan sebarang penderaan. Contohnya seperti bullying. Sekarang ni cikgu nak kamu faham apakah kepentingan berperi kemanusiaan. Okey, kepentingan pertama ialah keselamatan masyarakat terjamin. Okey, maknanya masyarakat tu akan saling menjaga, kurangnya jenayah dan tidak melibatkan diri dengan perkara-perkara yang negatif. Okey, seterusnya ialah persepakatan dalam masyarakat dapat dikukuhkan. Maksudnya masyarakat dapat hidup dalam bersatu padu dan bermuafakat. Okey, maknanya kita walaupun berbilang masa tapi tetap dapat hidup dalam bersatu padu. Okey, seterusnya melahirkan masyarakat yang harmoni. Maksudnya bila kamu beri bantuan kepada orang yang susah, mereka akan rasa disayangi dan secara tidak langsung benda dapat mewujudkan keharmonian dalam masyarakat. Dan yang terakhir ialah mewujudkan masyarakat yang prihatin dan penyayang. Okey, maknanya interaksi kamu dan masyarakat tu akan berlaku dan mereka bila kamu ada sikap prihatin, mereka akan rasa disayangi, mereka akan rasa kamu ambil berat terhadap mereka. Okey, untuk pembelajaran seterusnya, cikgu akan meminta kamu untuk melakukan aktiviti kumpulan. Okey, sekarang duduk dalam kumpulan masing-masing. Okey, baik cikgu. Okey. Okey. Okey, cikgu akan berikan tajuk. Okey, cikgu ada 4 sampul. Dalam sampul ni ada 4 situasi berbeza berkaitan dengan sifat kemanusiaan. Okey, kamu setiap kumpulan cikgu akan bagi seorang satu dan kamu baca balik apa yang kamu faham, kamu tulis dalam kertas maju yang cikgu bagi. Boleh tak? Cikgu, boleh. Okey. Cikgu bagi masa 5 minit untuk kamu buat, untuk kamu bincang dalam kumpulan. Okey, cikgu mempersilakan kumpulan pertama untuk membentangkan hasil kerja mereka. Persilakan. Isu yang pertama iaitu penderaan kanak-kanak. Dan situasi dia adalah Harry ini merupakan seorang kanak-kanak yang berusia 8 tahun. Bapanya telah meninggal 2 tahun yang lalu. Ibu Harry ini memberi kasih sayang sepenuhnya kepada Harry sehinggalah ibu Harry berkahwin dengan seorang lelaki yang menjadi bapa tiri kepada Harry. Bapa tiri Harry ini mempunyai seorang anak perempuan dan menjadi kakak tiri kepada Harry. Sejak ibu Harry ni berkahwin, sikap dan layanan ibunya terhadap Harry ni semakin hari semakin berubah. Ayah Harry ni dia tak suka dekat Harry kerana termakan hasutan anak perempuan yang dengki terhadap Harry. Harry ni semakin hari dilayan kasar oleh ayah tiri dia, termasuk ibunya sendiri. Pada satu hari, Harry ni dituduh mencuri duit ayah tirinya, tapi ayah tirinya tidak mempercayai Harry, lalu bertindak untuk mendera dan memukul Harry. Okey, punca di sini adalah disebabkan oleh pengabaian oleh ibu bapa, hasad dengki. Contoh perlakuannya adalah seperti mendera, memukul dan tuduhan mencuri. Cadangan untuk atasi situasi tersebut adalah mendengar daripada kedua-dua belah pihak dan elakkan sikap pilih kasih. Okey, situasi dia adalah Adi ini merupakan seorang mahasiswa yang menuntut di sebuah universiti awal di Malaysia. Okey, pada hujung 2019 beliau telah mengikuti sebuah pasukan kesukarelawanan bagi membantu mangsa banjir di negeri-negeri pantai timur. Telah turun padang dengan membantu
iaitu memberi sumbangan kepada mangsa-mangsa banjir selain membantu pemindahan barangan mangsa-mangsa banjir tersebut. Okey, punca dia adalah bencana banjir. Seperti yang kita tahu tadi, situasi dia Adi telah turun padang bersama rakan-rakannya untuk membantu beberapa penduduk yang terjejas kena banjir. Okey, perlakuan ni kita boleh lihat iaitu Adi ni menjadi sukarelawan. Lepas tu Adi ni membantu mangsa banjir dengan menghulurkan bantuan dan serta sumbangan. Cadangan yang kita boleh atasi adalah mengadakan kempen kesedaran kepada orang ramai untuk sama-sama membantu orang dalam kesusahan. Okey, sekian. Okey, terima kasih kepada empat-empat kumpulan yang telah mentang tadi. Sangat memberasakan. Okey, untuk penutup, cuma berikan sikit. Okey. Sebagai penutup, cikgu nak minta seorang wakil, siapa-siapa je, untuk volunteer datang ke depan. Cakap depan boleh? Bolehlah. Untuk cakap boleh apa yang kamu dapat sepanjang kita belajar berkaitan tajuk berperi kemanusiaan ini. Silakan. Siapa? Dari pembentangan tu saya dapat faham itu apa maksud berperi kemanusiaan. Itu maksud berperi kemanusiaan ialah sifat-sifat yang wajar yang perlu ada dalam diri seseorang manusia, iaitu sebagai contoh membantu orang dalam kesusahan, sama ada dari segi kewangan, fizikal ataupun keturunan dan sebagainya. Okey. Dan akibat daripada pembentangan ni saya dapati sifat berperi kemanusiaan ni saya boleh terapkan dalam kehidupan seharian saya untuk membantu orang lain. Okey, bagi tepuk untuk Anissa. Okey, terima kasih. Satu penerangan yang sangat jelas. Okey, hasil daripada pembelajaran kita pada hari ini, cikgu dapati rata-rata murid dah faham berkaitan dengan tajuk berperi kemanusiaan ini. Dan cikgu harap daripada tajuk ni kita dapat guna untuk kehidupan kita. Kesimpulannya, perkembangan moral seorang kanak-kanak menurut Colbert berkembang secara bertahap berdasarkan pertimbangan moral. Dalam mengkaji tentang teori perkembangan moral, telah diwujudkan situasi dengan menggunakan dilema moral untuk menguji tahap pengakuan moral seseorang. Colbert membuat andaian bahawa manusia memproses semua maklumat dalam dilema moral melalui struktur kognitif yang membawa mereka ke peringkat perkembangan moral. Antara situasi dilema moral yang terdapat dalam bahagian aktiviti kumpulan ini adalah penderaan kanak-kanak dan masalah bencana banjir yang membincangkan tentang punca, perlakuan dan cadangan mengatasi masalah tersebut.